pengerusi. Tan Sri, pagi ini saya dah katakan mengenai kekurangan perhatian kerajaan dalam penglibatan di arena apa yang terjadi di Sri Lanka, di mana beribu-ribu orang telah dibunuh dan ada ramai di antaranya adalah kanak-kanak, orang tua menjadi pelarian dan sebagainya. Saya juga ingin membawa pendekatan mengenai perkara ini, di mana kalau kerajaan boleh terlibat dengan memberi sekurang-kurangnya suara ini didengar di United Nations mengenai perkara yang terjadi di Bosnia, di Afrika, dan baru-baru ini di selatan Thailand. Kalau kita boleh ada perhatian mengenai hak-hak manusia, kenapa pula Sri Lanka dipinggirkan? Adakah kerajaan kerana takut mengenai apa yang akan terjadi? Dan saya lagi ingat pada tahun 2004-2005, pasal itu Menteri Luar telah memberi satu policy statement di Parlimen ini, di mana beliau mengatakan bahawa kerajaan tidak niat untuk terlibat dalam hal dalam Sri Lanka kerana ada perjanjian pendamaian di antara LTTE dan dengan Sri Lanka, dan beliau sendiri telah pergi ke Colombo dan kata bahawa kerajaan berhasrat untuk menolong masyarakat di sana, terutamanya masyarakat Tamil. Dan apa terjadi kepada janji-janji tersebut? Dan hal yang sama juga di Burma, Myanmar, di mana constructive engagement nampaknya tidak ada apa-apa proaktif yang dibuat oleh kerajaan. Dan dalam hal ini, apakah yang sedang dibuat, di mana satu perkara saya ingin bangkitkan adalah di mana baru-baru ini Menteri Luar Negara telah mengatakan bahawa mungkin policy, there must be a paradigm shift dalam thinking dan policy kerajaan, iaitu bukan saja constructive engagement mengaku bahawa ia telah gagal, tetapi mungkin kita perlu melabur di Myanmar dan supaya dapat membangunkan negara tersebut. Dan ini adakah ini pandangan yang baru dan seberapa jauh ada pengajian yang telah dibuat supaya polisi yang baru ini boleh betul-betul membawa kebaikan di Myanmar. Dan kedua-dua negara ini, negara Sri Lanka dan Myanmar, ada beribu-ribu orang perlarian di negara ini. Dan apakah status mereka? Dan saya lagi ingat United Nations High Commissioner telah for Refugees telah mengadakan perbincangan dengan kementerian, dan di mana sekarang saya difahamkan ada lebih kurang 100,000 orang di negara ini. Walaupun kita tidak meratifikasikan kawanan-kawanan berkaitan dengan ini, dan adakah kerajaan akan meratifikasikan? Dan saya difahamkan kita juga mendapat sumbangan berjuta-juta ringgit khasnya dari Australia supaya mengikat dan tidak membenarkan pelarian-pelarian refugees ini keluar dari negara ini, supaya tidak pergi ke Australia dan sebagainya. Dan berapakah amount yang telah diterima dari negara-negara serantau ini untuk menolong Malaysia mengatasi masalah ini. Akhir sekali, Tan Sri, betul, adalah mengenai International Criminal Court. Pada iaitu satu permanent tribunal untuk membawa tindakan terhadap individu kepada genocide, crimes against humanity, war and crime of aggression. Sebenarnya Rome Statute ini yang telah bermula pada tahun 1998 pada 17 Julai. Selepas itu telah menubuhkan satu Mahkamah International Criminal Court pada 1 Julai 2002. Saya dah bangkitkan mengenai perkara ini beberapa kali di Dewan Rakyat, dan kerap kali kerajaan mengatakan bahawa ada perbincangan, ada pernah pergi ke dengan ICC, dengan pihak-pihak berkenaan. Kerajaan berhasrat untuk menjadi seorang anggota. Setakat ini, Tan Sri Pengerusi, pada Oktober 2009, 110 negara telah menjadi anggotanya, dan 38 negeri yang lain telah pun menandatangani tetapi belum diratifikasikan ICC ini. Jadi apakah pendirian kita? Saya difahamkan bila satu soalan saya bangkitkan 1 tahun dulu, kerajaan mengatakan lebih kurang 51% dari terma-terma Rome Statute itu telah dikaji dan dikatakan adalah seimbang dengan Federal Constitution negara, maka kemungkinan besar kita akan menjadi anggota. Apakah menjadi halangan-halangan yang tertentu untuk kerajaan atau kita tidak menjadi seorang anggota? Jangan kita ikut apa kehendak Amerika, India dan China, all these negara yang tidak ingin dan tidak menjadi anggota ICC. Tetapi yang mustahak adalah negara-negara macam European Union,
dan banyak negeri di mana tindakan telah diambil sejak setakat ini terhadap ketua-ketua negara dari Uganda, dari Democratic Republic of Congo dan di Darfur baru-baru ini. Dan ini adalah perkara yang patut kita dalam international bench kalau tengok dalam holistically, ini adalah perkara yang sangat mustahil. Apakah keengganan kita menjadi anggota? Apakah terma-terma yang bertentangan dengan kita? Kalau saya tengok semua dari terma-terma yang kalau kita menjadi anggota nampaknya sesuai untuk kegunaan semua masyarakat di Malaysia, keengganan kita ada sesuatu yang tak kena. Tan Sri ini Petua, akhir sekali Tan Sri Petua, saya lupa semalam pagi ini saya ada katakan mengenai pelarian refugees, di mana satu pendirian perlu diambil untuk menolong mereka. Dan kenapa sehingga ini, walaupun UNCHR kita membenarkan kad diberi kepada refugees, tetapi mereka tidak dibenarkan kerja. Macam mana dia nak cari makan? Macam mana dia boleh take care of the family dan sebagainya? Saya difahamkan ada di antaranya orang yang pelari-pelari duduk di negara kita 5 tahun, 10 tahun, anak-anak mereka dilahirkan di sini tetapi tidak dibenarkan pergi ke sekolah-sekolah biasa. Bukankah ini satu diskriminasi? Kenapa kita buat sedemikian? Bukan kita mau pisahkan. There are two types of people dengan izin Tan Sri Pengerusi. Itu economic refugees dan political refugees. Kebanyakan yang datang dari sini, dulu dari Aceh, sekarang dari Myanmar dan Sri Lanka dan sebagainya, adalah political refugees. Bukan mereka niat datang kebanyakan orang mengatakan, not that I love your country. Saya terpaksa keluar. Kalau tidak, saya akan dibunuh di negara saya. Jadi kita patut faham masalah ini dan menolong mereka. Sekurang-kurangnya membenarkan mereka untuk bekerja. Kenapa kita boleh membenarkan lebih dari 2 juta orang datang dari luar negara, walhal sini ada dekat 100,000 orang yang menjadi penganggur yang betul-betul yang boleh kita menolong mereka supaya halfway house sebelum mereka keluar ke luar negara. Saya harap tindakan proaktif dalam hal ini dan supaya mereka adalah manusia Tan Sri Pengerusi dan kita patut memberi pertolongan. Terima kasih.